Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita, sambungan pada muka surat 51. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Sebelum ni kita baca macam mana pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, bagaimana mereka orang-orang Islam ketika itu, ketika Nabi Muhammad wafat, Ansar dan Muhajirin mereka berbincang ataupun bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'adah, dan masing-masing ada calon untuk dilantik menjadi khalifah. Kemudian dalam perbincangan itu semua orang bersetuju untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Baik, hari ini kita baca Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sayyidina Abu Bakar telah menunjukkan sifat kepimpinan dengan menjadi imam untuk mengganti Rasulullah SAW ketika baginda jatuh sakit. Semasa umat Islam mengalami kegoncangan iman dan dilanda keluh kesah apabila menerima berita kewafatan Rasulullah SAW, beliau telah menyampaikan kata-kata untuk menenangkan umat Islam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Setelah sempurna pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, beliau telah menyampaikan ucapan di hadapan khalayak ramai. Jadi ketika Rasulullah wafat tu, semua orang jadi susah hati. Jadi Abu Bakar ni dengan keadaan tenang, dia menasihati semua orang Islam ketika itu menerima berita kewafatan Rasulullah SAW. Kemudian dia dilantik menjadi khalifah yang pertama. Selepas dia dilantik, dia memberi satu ucapan yang pertama. Macam hari ni lah, bila Perdana Menteri dilantik, ucapan pertama dia akan bagi. Ini ucapan pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar, khalifah Islam yang pertama. Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah dipilih untuk memimpin kamu semua, tetapi aku bukanlah orang yang terbaik antara kamu. Sekiranya aku berlaku baik, maka bantulah aku. Sekiranya aku tersalah, maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu amanah dan dusta itu suatu pengkhianatan. Orang yang lemah antara kamu adalah kuat pada pandanganku, sehinggalah aku memberikan haknya kepadanya. Dan orang yang kuat antara kamu adalah lemah pada pandanganku, sehinggalah aku menarik kembali hak daripadanya. Janganlah ada seorang pun antara kalian yang meninggalkan jihad. Apabila sesuatu kaum telah meninggalkan jihad, yakni perjuangan pada jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan sudah meluas pada sesuatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana ke atas mereka. Taatlah kepadaku selagi aku taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila aku melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka tiada kewajipan untuk kamu taat akan diriku. Ini ucapan yang pertama Sayyidina Abu Bakar selepas dia dilantik menjadi khalifah. Baik. Sebelah tu latar belakang Sayyidina Abu Bakar. Tengok latar belakang dia. Nama sebenar dia siapa dia? Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. At-Tamimi ni gelaran pada kabilah dia, puak dia. Keturunan bangsawan Quraisy. Dalam Quraisy ni ada macam-macam puak. Tamimi, apa lagi macam-macam lah. Keturunan bangsawan Quraisy, dia pun keturunan Quraisy juga, sama dengan keturunan Nabi Muhammad. Tarikh lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Maknanya dia muda 2 tahun selepas Rasulullah. Tempat lahir Mekah, sama dengan Nabi, dia lahir di Mekah juga. Jawatan menjadi khalifah Islam pertama pada tahun ke-11 Hijrah selepas kewafatan Rasulullah. Gelaran As-Siddiq, ni khalifah Abu Bakar, dia ada di gelaran dia belakang As-Siddiq. Tarikh wafat tahun ke-13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Sama dengan Rasulullah SAW wafat ketika umur dia 63, Sayyidina Abu Bakar pun 63. 2 tahun selepas Nabi wafat, dia pun wafat. Nabi wafat tahun ke-11, Sayyidina Abu Bakar wafat tahun ke-13 Hijrah. Sebab wafat, jatuh sakit disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Cuaca pada ketika itu terlalu sejuk di Mekah. Dia pun dah terlampau berumur, jadi dia pun sakit
dan jatuh sakit, kemudian meninggallah. Surah 54. Sejarah mencatatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat atau lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Orang yang pertama memeluk Islam, lelaki dewasa, ialah Abu Bakar lah, Sayyidina Abu Bakar. Lelaki dewasa Sayyidina Abu Bakar. Beliau memiliki kebijaksanaan dalam hal berkaitan perbincangan atau perundingan dengan sesiapa sahaja, termasuk musuh Islam. Itu kepakaran dia berbincang, membuat perbincangan. Beliau juga merupakan orang terhormat di kota Mekah. Dia golongan bangsawan ni. Di Mekah ni dia golongan bangsawan, jadi golongan yang terhormat. Orang tak boleh buat apa-apa lah. Hubungan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW bukan sekadar sahabat, tetapi juga merupakan bapa mertua kepada Rasulullah SAW. Anak Sayyidina Abu Bakar tu Sayyidatina Aisyah, kahwin dengan Nabi SAW. Tu anak Sayyidina Abu Bakar, Aisyah tu. Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq kerana beliau sentiasa membenarkan setiap perkhabaran yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tu gelaran As-Siddiq diberi sebab tu. Sebab apa yang Rasulullah sebut, dia tak payah fikir banyak, dia kata betul, aku percaya. Ni Nabi ni perangai Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab tu dia digelar As-Siddiq. Ingat tak? Contohnya, beliau mempercayai peristiwa Isra' dan Mi'raj tanpa keraguan, walaupun orang-orang Mekah pada ketika itu mendakwa Rasulullah SAW hanya mereka-reka cerita. Pada ketika tu orang naik ke langit zaman tu, mana ada kapal terbang, jadi orang tak percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni, kalau Rasulullah cerita, dia akan percaya, sebab dia tahu Rasulullah ni tak pernah bohong. Orang Arab pun tahu Rasulullah ni tak pernah bohong, tapi apabila Rasulullah ajak mereka sembah Allah, mereka tak mahu. Sayyidina Abu Bakar juga selalu dipulau oleh orang kafir Quraisy, walaupun beliau seorang yang dihormati dan disegani. Hal ini kerana beliau selalu menemani dan membela Rasulullah SAW. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Walaupun orang-orang kaya, orang tak mau kawan dengan dia, tak mau bergaul dengan dia, dia tak kisah. Yang penting dia dapat membela dan menemani Rasulullah SAW. Dia sangat percaya kepada Rasulullah, dia sangat sayang Rasulullah. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terbaik selepas Rasulullah SAW. Itulah sebab itulah dia dilantik menjadi khalifah yang pertama selepas Rasulullah SAW. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada tajuk seterusnya, pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Apa dah pengorbanan dia dalam peristiwa hijrah ni, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi kalau ada kesempatan pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.